Rasuah musuh negara. Apakah definisi rasuah? Ia ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Perbezaan rasuah dengan upah bagaimana? Upah ialah pemberian atau ganjaran selepas selesai suatu kerja. Ia ialah pemberian ikhlas atas sebab suka dan memuliakan penerima. Manakala, rasuah ialah penerimaan suapan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Rasuah bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya atau menzalimi hak pihak lain. Pemberian rasuah mengharapkan suatu balasan yang tidak dapat memperolehi tanpa sogokan. Rasuah juga merupakan pemberian bersyarat, menyebabkan ada pihak lain yang dizalimi haknya. Di bahagian ini, kita boleh nampak beberapa contoh kes rasuah yang berlaku di Malaysia. Antaranya ialah Malaysia tahan 12 pegawai kanan polis dan anti rasuah yang ada hubungan dengan gangster China, atau 10 pegawai polis dan 2 anggota SPRM ditahan disyaki terlibat dengan geng Niki. Seterusnya, saya ingin menjelaskan poin rukun negara. Rasuah telah melanggar rukun-rukun negara yang tertentu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Seterusnya, saya ingin menjelaskan faktor-faktor berlakunya rasuah. Faktor pertama ialah sifat pentingkan diri dan sifat tamak. Di sini kita boleh tengok jika seseorang itu pentingkan diri sendiri, dia lebih cenderung untuk melakukan rasuah. Kedua, penyalahgunaan kuasa. Di sini kita boleh tengok di mana pihak-pihak tertentu yang menyalahguna kuasa mereka sering melakukan rasuah di dalam aktiviti harian mereka. Faktor rasuah yang ketiga ialah kurang didikan agama. Dengan kurangnya didikan agama dalam diri masing-masing, mereka tidak tahu betapa seriusnya, betapa beratnya kesan rasuah dalam hidup seseorang itu. Isi yang seterusnya ialah golongan perasuah. Siapakah golongan yang terlibat dengan rasuah ini? Secara tidak langsung, golongan perasuah ini ada di mana-mana tidak kira bangsa, agama maupun pangkat seseorang. Akan tetapi, golongan ini sering melakukan perbuatan terkutuk ini secara langsung atau tidak langsung sehingga menimbulkan spekulasi terhadap golongan ini. Golongan yang berkaitan antaranya ialah seperti golongan VVIP, golongan berkuasa dan ahli politik. Golongan ini tidak lekang daripada melakukan perbuatan ini kerana mereka hendak mendapatkan sesuatu yang diingini melalui penyalahgunaan kuasa yang ada. Golongan ini tidak akan terhenti di situ kerana dengan harta dunia dan kuasa yang ada, selagi itu mereka akan menyalahgunakan kuasa yang ada. Selain daripada itu, terdapat beberapa kesan rasuah terhadap komuniti sekeliling kita. Siapakah yang akan terlibat dengan kesan rasuah ini? Antaranya ialah kesan terhadap diri, masyarakat dan akhir sekali iaitu negara. Apakah kesan rasuah terhadap diri sendiri? Apabila perbuatan sering melakukan rasuah ini tersemat di dalam diri kita, sifat amanah dan integriti di dalam hidup seseorang akan hilang begitu sahaja. Bagaimana pula dengan masyarakat? Apabila sikap merasuah berleluasa di dalam kalangan masyarakat, kita akan melahirkan pegawai-pegawai yang tidak amanah dengan tugas yang diberikan. Mereka sepatutnya perlu patuh pada undang-undang dan perlu meneruti rukun Islam jika seseorang itu sedar tentang buruknya kesan rasuah ini terhadap masyarakat. Dan akhir sekali, kesan terhadap negara. Dengan sikap rasuah yang bermaharajalela dalam kalangan rakyat negara kita, ia secara tidak langsung akan mencemarkan nama negara dan memburukkan imej negara kita sendiri. Kita sepatutnya harus ada rasa malu apabila negara luar memerhatikan kita dengan melihat rakyat negaranya menerapkan sikap rasuah dalam hidup mereka. Seterusnya adalah langkah pencegahan menangani rasuah. Yang pertama, menguatkuasakan undang-undang. Dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada seperti menaikkan tempoh tahanan penjara dan juga menaikkan nilai kompaun, ini dapat menanam sifat takut ke dalam golongan perasuah. Kedua adalah penerapan nilai murni dari kecil. Dengan mengajar kanak-kanak lagi di waktu sekolah, ia dapat
menyedarkan mereka bahawa rasuah adalah satu tindakan yang buruk. Pak kata pepatah, "Belum terbuluh biarlah dari rebungnya." Yang ketiga adalah kempen kesedaran. Kempen kesedaran haruslah diberikan kepada seluruh masyarakat untuk menyedarkan masyarakat bahawa rasuah adalah musuh negara. Kesimpulan dan akhir sekali adalah kesimpulan yang kita dapat daripada poster ini adalah rasuah boleh menjatuhkan sesuatu masyarakat mahupun negara. Kunci kejayaan dalam pembenterasan rasuah di awal Islam adalah dengan kepimpinan contoh yang hidup sederhana serta selari perkataan dengan perbuatannya. Marilah kita bersama-sama dalam membenteras rasuah.